Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan. Masih lagi matematik tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk bab 6. Okey. Untuk tajuk yang pertama bagi bab 6 adalah nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, dalam tajuk ini dia berkait rapat dengan bulatan unit. Okey, kita tengok apakah yang dikatakan dengan bulatan unit. Okey, bulatan unit. Bulatan unit ni dia adalah berpusat di asalan dan berpusat di asalan. Di asalan maknanya di antara paksi X dan paksi Y lah. Paksi X dan paksi Y di tengah-tengah dia dan nilai dia adalah 0. Okey, kemudian dia berjejari unit satu unit. Okey, jejari dia 1 unit. Okey. Di sini jejari daripada pusat ke lilitan nilainya 1. Mana lagi jejari? Di sini juga jejari nilainya 1. Di sini juga jejari nilai dia adalah 1 unit. Semua 1 unit. Sini pun 1. Di sini pun 1 unit. Sini pun 1 unit. Dan di sini juga 1 unit. Okey, keseluruhan jejari bagi bulatan unit ini nilainya adalah 1. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, kenapa di sini? Okey, di sini betul lah 1 kan? Daripada pusat sampai ke nilai di sini, ke kanan ni, nilainya 1. Pusat ke atas nilainya 1. Pusat ke kiri, daripada pusat ke kiri lilitan ni, kenapa negatif 1? Sebab negatif 1 paksi X, di paksi X kita ada dua bahagian kiri dan kanan. Okey, yang di sini adalah bahagian kiri, jadilah dia negatif 1. Sama juga dengan paksi Y. Paksi Y dia berada, yang ni berada di bawah kan, jadilah dia negatif 1. Sebenarnya jejari dia sama saja 1. Cumanya kedudukan, kedudukan di dalam paksi dia. Kedudukan di dalam paksi kenapa negatif 1. Sebab yang ni ke kiri dan yang ni ke bawah. Okey, seterusnya. Okey, dalam bulatan unit kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, kita ada 4 bahagian dan pembahagian sukuan itu adalah mengikut lawan arah jam. Dia bukan hanya ke bawah, dia ke tepi di sini. Di sini. Sukuan yang kedua ini berada di sini. Dia bukannya mengikut arah jam tetapi dia lawan arah jam. Okey, jadi sukuan 1 tadi, darjah dia adalah antara 0 sehingga 90 darjah. 0 sehingga 90 darjah. Daripada 0, 90 darjah. Okey. Bersudut 90 darjah daripada 0 sehingga 90 darjah. Dan sukuan yang kedua daripada 90 darjah sehingga 180. Di sini sudah 90 darjah. Jadi di sini 180 darjah. Sama juga. Dia sebenarnya nilai satu sukuan ini, setiap sukuan ini nilainya adalah 90. Kalau sini sudah 90, sini pula 90, jadilah dia 180. Sama juga sukuan yang ketiga, nilainya antara, darjahnya antara 180 darjah sehingga 270 darjah. Dan begitu juga bagi sukuan yang sukuan keempat. Sukuan keempat daripada 270 darjah sehingga 360 darjah. Okey, seterusnya. Di dalam bulatan unit ni, kita panggil sudut rujukan sepadan. Apakah yang dikatakan dengan sudut rujukan sepadan berkait rapat dengan bulatan unit tadi kita tengok Sudut rujukan sepadan, simbol dia adalah alpha, A ni. Ni bukan A ini ada kita panggil alpha. Okey, nilai dia ni sentiasa kurang daripada 90. Mesti kurang daripada 90. Dia tidak boleh lebih daripada 90. Kalau lebih daripada 90, salahlah jawapan kamu. Dia mesti nilai A itu, nilai alpha itu mesti kurang daripada 90. Okey, seterusnya. Nilai sudut rujukan sepadan ini dia berkait rapat dengan bulatan unit tadilah, bergantung kepada setiap sukuan. Dia tidak sama. Kalau dia berada di sukuan 1, dia lain, nilainya lain, cara pengiraannya lain. Sama juga bagi sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4, pengiraannya lain. Jadi kita mau tengoklah macam mana kita mau kira.
Okey, kita tengok. Kita tahu tadi simbol bagi rujukan sepadan adalah alpha. Jadi di sini cuba kita tengok bagi sukuan yang pertama, dia berada di sukuan yang pertama lah, di kotak yang pertama di sini. Di sini kita punya sudut theta kita. Jadi kita sudah tahu nilai alpha ini adalah kurang daripada 90. Okey. Nilai kita punya sudut di sini 90, betul tak? Dan di sini 90. 0 sehingga 90, di sini 180. 180. Di sini 270. Okey. Okey, seperti yang kita tahu tadi, alpha nilainya adalah kurang daripada 90. Bagi sukuan yang pertama ni, dia tidak sampai sini, betul tak? Dia tidak melebihi sukuan yang pertama. Maknanya dia betul-betul berada dalam sukuan yang pertama. Jadi, nilai sudut rujukan sepadan, kita terus ambil yang ni lah. Sebab apa? Sebab dia tidak melebihi sukuan yang pertama. Tidak melebihi sukuan yang pertama. Maknanya, theta di sini, nilai theta kita di sini adalah nilai A. Makna sudut di sini sama dengan nilai A lah. Nilai rujukan sepadan sama dengan nilai theta kita. Ni kita panggil theta. Okey, seterusnya ataupun nilai sudut lah. Okey, bagi sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua dia berada di petak yang kedua ni lah. Okey, contohnya nilai sudut kita berada di sini. Okey, ini sudut kita. Kalau kita tengok sudut kita di sini, dia melebihi 90 darjah. Kenapa melebihi 90 darjah? Sebab sini sudah 90. Okey, 90. Dan di sini adalah 180 darjah. Kita mahu cari sudut rujukan. Sudut rujukan itu mesti kurang daripada 90 darjah. Jadi macam mana kita nak jadikan dia kurang daripada 90 darjah? Jadi daripada sukuan yang kedua ini, cuba kita tengok sukuan yang kedua ini. Perhatikan sukuan yang kedua ini. Okey, jika kamu perhatikan di sukuan yang kedua ini, manakah kawasan? Kawasan yang kita kata kecil sikit lah, yang kurang daripada 90 darjah. Kawasannya adalah, okey, tengok. Di sini. Yang berada dalam sukuan yang kedua ni, ini kawasan dia. Jadi inilah sudut rujukan sepadan bagi sukuan yang kedua. Di sini saja dia. Kenapa? Sebab dia tidak boleh melebihi 90 darjah. Tidak boleh melebihi 90 darjah. Jadi macam mana kita nak mencari sudut sepadan ni? Jadi cara dia adalah, kalau kita tengok di sini, dia separuh sudut separuh bulat ni adalah 180 darjah. Daripada 0, sini 90, sini 180. Kita mahu ni je, kawasan ni je. Jadi macam mana cara pengiraannya? Sudut rujukan sepadan sama dengan 180 tolak dengan theta, tolak yang warna merah ni. Dapatlah sudut rujukan sepadan dia. Okey, seterusnya kita tengok bagi sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, tengoklah petak yang ketiga. Okey, di petak yang ketiga, contohnya kita ada sudut di sini. Okey, apabila kita tengok sudut di sini, sama juga. Kalau kita mahu cari sudut sepadan dia mesti kurang daripada 90 darjah. Kalau kita perhatikan garis yang warna merah ni, sudut warna merah kita ni, bukan setakat lebih daripada 90 darjah, tetapi lebih juga daripada 180. Bukan setakat 90 darjah saja dia lebih, tetapi melebihi 180 darjah. Jadi, perhatikan sukuan yang ketiga ni saja. Jangan tengok sudut sukuan lain. Pada sukuan yang ketiga ini, okey, cuba perhatikan, bagi tahu cikgu di manakah kawasan ataupun sudut yang yang kamu lihat dia kawasan itu sudut itu kurang daripada 90 darjah. Jadi kawasan dia adalah di sini sajalah, kawasan ini saja. Kenapa yang ni bukan? Kenapa yang ni? Okey, kalau kita perhatikan
Kenapa yang ni? Kenapa di sini? Kenapa tidak di sini? Di sini dia tak ada sudut ni. Yang warna merah ni sampai sini sahaja. Jadi kita ambil kawasan ini sajalah. Jadi macam mana kita mau kira, kita mau dapat yang sudut sepadan ni? Sudut sepadan ini yang warna merah. Yang warna merah ni tolak dengan 180 darjah. Maknanya sudut tolak dengan 180 darjah. Okey, sudut ni tolak dengan 180. Buang yang atas, dapatlah yang warna hijau. Okey, seterusnya sama juga bagi sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat tengoklah. Kawasan yang keempat saja. Ni, tengok di sukuan yang keempat saja. Perhatikan. Okey, pertama sekali kita tengok dulu sudut kita sampai di sini. Kita mahu cari sudut sepadan. Yang mana sudut sepadan dia? Sudut sepadan mesti menyentuh pada paksi X. Mesti menyentuh. Ni pun menyentuh pada paksi X. Dia mesti menyentuh pada paksi X. Sudut sepadan mesti menyentuh pada paksi X. Kalau kamu ambil di sini yang tadi kan, yang sukuan yang ketiga tadi kan, kalau kamu ambil di sini, kalau kamu ambil di sini, nilai dia sini, tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak menyentuh pada paksi X. Ini kawasan ini menyentuh pada paksi Y. Jadi yang mana menyentuh pada paksi X? Di sinilah. Sama juga di sini. Sukuan keempat. Jadi kenapa kita tidak ambil yang di sini bagi sudut sepadan dia? Di sini dia menyentuh pada paksi Y. Kita tidak mahu paksi Y ni. Kita tidak mahu paksi Y. Tapi kita mahu paksi X. Jadi di manakah sudut sepadan dia? Jadi sudut sepadan yang menyentuh pada paksi X adalah di sini. Sudut ini mesti menyentuh. Mesti mengenai, mesti berkait dengan paksi X lah. Jadi macam mana kita mahu cari yang warna hijau ni? Sudut yang warna hijau ni ataupun sudut sepadan ni. Kalau kita perhatikan di sini adalah bulatan yang lengkap. Jadi maknanya sudut sepadan sama dengan 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Sebab dia lengkap. Tolak dengan sudut. Sudut yang warna merah ni. Dapatlah kita punya sudut sepadan bagi sukuan yang keempat. Seterusnya kita tengok. Tengok contoh 1 dalam buku teks kamu. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. A, sudut dia adalah 138 darjah. 138 darjah ni dia melebihi 90 darjah, betul tak? Melebihi 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Jadi di mana dia? Dia berada di sukuan yang kedua. Di sini. Di sini adalah kedudukan dia. Berada di sukuan kedua dan sudut sepadan dia mesti menyentuh pada paksi X. Ni kawasan dia. Dia mesti sentuh pada paksi X. Dia tidak boleh ambil di sini. Kenapa tidak boleh ambil di sini? Sebab di sini adalah paksi Y. Dia mesti, sudut sepadan ni mesti berkait dengan paksi X. Jadi macam mana kita mahu cari sudut sepadan ini? Cara dia sama sahaja. 138 terletak di sukuan yang kedua. Jadi sudut rujukan 180 tolak dengan 138 darjah, dapatlah dia. Nilai sudut sepadan mesti kurang daripada 90 darjah. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia adalah 239 darjah. Kalau kita lukis dalam paksi, sukuan 239 darjah berada di sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga. Dia melebihi 180 darjah dan kurang daripada 270 darjah. Jadi sudut sepadannya di mana? Ingat ya, sudut sepadan ni mesti berkait dengan paksi X. Kalau kita ambil di sini, disimpan di paksi Y, makna salah lah di sini. Jadi di mana kawasan dia? Di sini. Jadi macam mana kita mahu kira? Yang tadilah rumus tadi. 239 darjah berada di sukuan yang ketiga. Dan rujukan sepadan dia adalah 239 darjah tolak dengan 180 darjah dapat 59 darjah. Mesti kurang daripada 90 darjah. Sama juga dengan soalan C. Soalan C kita ada 312 darjah. 312 darjah ni berada di sukuan yang keempat. Bila berada di sukuan keempat, sama juga kita mesti ambil sudut sepadan dia yang menyentuh, yang berkait dengan paksi
Jadi macam mana mau cari sudut sepadan dia? Sudut sepadan adalah 360 darjah tolak dengan 312 darjah. Dapatlah 48 darjah. Jawapan yang terakhir ini mesti kurang daripada 90 darjah. Okey, seterusnya kita tengok sikit lagi. Hubungan fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan. Okey, apa hubungan dia? Hubungan dia, okey, bagi sukuan yang pertama, nilai sin, cos dan tangen adalah semua positif. Okey. Dan bagi sukuan yang kedua, hanya sin sahaja yang positif. Cos dan tangen adalah negatif. Sama juga bagi sukuan yang ketiga. Bagi sukuan yang ketiga, sama juga. Hanya tangen sahaja yang positif. Sin dengan cos ini adalah negatif. Tangen je yang positif. Dan sukuan yang keempat yang positif adalah cos. Sin dan tangen adalah negatif. Jadi untuk kita ingat yang ni, macam mana mau ingat? Payah juga. Kalau mau hafal yang ni susah. Jadi kita buat sistem akronim. Jadi macam mana mau ingat? Okey, kita ambil pangkal ni. Yang ni S. Okey, yang ni adalah S. Ni pun S. Yang positif je, kita ambil yang positif je. T dan K. Jadi macam mana kita mau semak, kita punya mau ingat, mau hafal. Jadi cara dia, contoh yang cikgu bagi dalam sistem akronim adalah saya suka tengok kartun. Okey, maknanya S ini adalah semua. Yang ni pun S yang kedua adalah sin. S yang kedua adalah sin. T ini adalah tangen. Dan K ini adalah cos. Okey, ini kawasan dia. Kita ada 4 kawasan. Cara untuk ingat yang positif. Saya suka tengok kartun. Okey. Yang positif saja yang kita ingat. Yang negatif tu automatik. Yang ni, kalau yang ni positif, yang lain tu automatik negatif. Kita ada 4 sukuan. 1, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan yang keempat. Ataupun kita boleh juga guna akronim. Okey, ni saya punya ni lah. Okey. Kita guna akronim. Semua suka TikTok kami. Okay. Sekarang ni kan zaman TikTok. Okay, bolehlah guna TikTok. S semua. S yang ni sin yang positif. T yang ni tangen yang positif. Dan K yang ini adalah cos yang positif. Jadi, berdasarkan soalan ini, berdasarkan benda ini, barulah kita boleh jawab soalan. Okay, kita tengok macam mana kita mau jawab soalan. Contoh 2, okey, dalam buku teks ni nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, kita ada sin 167. Okey, 167 kamu kena perhatikan dulu. Okey, kena ingat yang ni. Dia kata berkait rapat dengan rujukan sepadan. Okey, yang ni lah. Kalau sukuan 1-nya macam di mana, sukuan 2-nya macam mana, sukuan ketiga dan sukuan 4-nya macam mana. Dan kita mesti ingat yang ni. Ni hubungan yang tadi lah. Yang macam tadi yang cikgu bagi tahu tadi. Saya suka tengok kartun. Kalau sukuan yang pertama ada semua. Yang di sini hanya sin yang positif. Sukuan yang ketiga hanya tangen yang positif. Dan sukuan yang terakhir ataupun sukuan yang keempat cos yang positif. Jadi macam mana kita mau jawab soalan yang pertama? Kita tengok dulu. Okey, 167 ini berada di sukuan yang keberapa? Okey, 167 berada di sukuan yang kedua. Jadi kita tengok sukuan yang kedua. Nilai sin kan? Kalau sin sukuan yang kedua, nilai dia mesti positif. Okey, kita tulislah. Okey. Sin positif. Macam mana mau kira dia? Jadi di sini bagi sukuan yang kedua 180 tolak dengan theta. Tolak dengan theta kita lah. Theta dia berapa? 180
67 darjah. Jadi dapatlah bagi sudut sepadan sin 167 darjah sama dengan sin 13 darjah. Okey. So, kemudian kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah cos. Cos 258 darjah. Okey, cos 258 darjah dia berada di sukuan yang keberapa? Sukuan yang ketiga. Bagi sukuan yang ketiga, hanya tangent yang positif. Sekarang soalan ini cos. Maknanya jawapan kita bagi sudut sepadan nanti, jawapan itu mesti negatif. Kenapa negatif? Sebab bagi sukuan yang ketiga, yang positif hanyalah tangent. Okey, soalan kita sekarang adalah cos. Makanya cos, jawapan kamu nanti wajib ada negatif. Wajib ada negatif. Jadi macam mana mau tulis soalan? Mau tulis jawapan? Jadi kita berada di sukuan yang ketiga. Theta tolak dengan 180 darjah. Okey. Di sini. Cuba kamu perhatikan di sini. Okey, sini kita sebelum kira kita sudah tahu bagi sukuan yang ketiga jawapan kita mesti negatif. Jadi macam mana mau kira sukuan yang ketiga? 258 darjah tolak dengan 180 darjah. Dapatlah cos 78 darjah. Mana kamu kena ingatlah yang ni kamu kena hafal. Jangan hafal macam tu. Hafal ikut akronim yang saya bagi tadi. Okey. Kemudian C. C adalah 349 darjah. Okey, perhatikan 349 darjah berada di sukuan yang keempat. Bagi sukuan yang keempat, nilai yang positif hanyalah tangent. Soalan kita nilai yang positif adalah cos bagi sukuan yang keempat. Soalan kita adalah tangent. Kalau tangent nilainya sudut sepadan nanti adalah negatif. Jadi macam mana? Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebelum kamu kira, kamu mesti tulis terus negatif. Jadi macam mana mau kira sudut sepadan yang ni? 360 darjah tolak dengan theta. Theta kita berapa tadi? 360 darjah tolak dengan 349. Dapatlah tangent 11 darjah. Okey. Seterusnya, untuk yang ni, yang ni nantilah dulu. Nanti cikgu ajar kemudian lah. Okey. Setakat yang ni dulu. Setakat di sini dulu untuk hari ni. Yang seterusnya nanti kita sambung dalam video lain lah. Okey. Sekian. Terima kasih.